aflahal mu'minun, sesungguhnya telah berjayalah orang yang beriman itu, allazina hum fi salatihim khashi'un, yang tunaikan solat dengan lengkap dan sempurna. Maknanya dia memberi seluruh kebutuhan. Ini kita panggil dilalatun nafs, kenyataan Al-Quran secara direct pada kita. Berjayalah orang beriman yang tunaikan solat dengan sempurna. Maksud mukhalafah, maksud sebaliknya, tak berjaya orang beriman kalau dia tidak tunaikan solat dengan lengkap dan dengan sempurna. Dia tidak akan berjaya. Walau ada harta, walau ada tahta, walau ada rupa, walau ada glamour, solat yang tidak sempurna, dia tidak akan berjaya dan dia tidak akan bahagia. Ini bukan ustaz latihan yang kita tahu. Ini kita faham maksud di sebalik daripada qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah. Lepas tu kita tengok, kalau sembahyang kita betul, budi pekerti kita makin baik, makin jujur, makin bertanggungjawab, makin amalan. Tak timbul masalah rasuah, masalah ketirisan, salah guna kuasa, penyelewengan, kezaliman, zina, buang anak, mabuk, pukul orang, rompak dan lain-lain. Takkan ikut tuan-tuan. Kerana Allah dah berfirman pada kita dalam surah Al-Ankabut ayat 45, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Biasanya kita imam sebut dalam khutbah Jumaat yang terakhir dan Jumaat. Apa maksudnya? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat yang lengkap dan sempurna boleh mencegah perbuatan keji dan munkar. Apa maksud perbuatan keji? Allah wake up kita tak buat. Allah suruh sembahyang tak sembahyang, suruh tutup aurat tak tutup aurat, suruh cakap benar tak cakap benar, suruh sempurnakan sukatan timbangan, sempurnakan janji tak buat. Kita tak buat perintah Allah, kita diisytihar oleh Allah supaya kecil. Jadi walaupun kita makan, minum, tidur, bangun, selesa, ekonomi, politik, sosial dengan sejahtera sekalipun, kita tetap dianggap sebagai seorang yang kecil. Munkar, Allah larang kita langgar. Munkar, jangan zina, jangan minum arak, jangan curi, jangan merokok, jangan rasuah, jangan tipu, jangan rompak, jangan caci. Kita langgar juga, kecil. Jadi kalau nak selamat manusia hidup dia, tubuh badannya, hatinya, perbuatannya, dia tunaikan solat dengan lengkap dan sempurna. Kerana solat lengkap dan sempurna boleh berlepis perbuatan kecil dan munkar. Wala dzikrullahi akbar, dan ingatlah Allah yang Maha Agung. Memang solat ini Allah. Kita solat ni sepatut ingat Allah. Kalau solat ingat anak bini, solat ingat harta, solat ingat glamour, solat ingat politik, solat ingat dunia, tak betul solat kita. Ada rentetan yang tak betul dalam pelaksanaan solat. Ini kita nak kena tengok diri kita sendiri tuan-tuan. Bukan saya nak menuduh tuan-tuan begitu, tidak. Atau nak mengutuk tuan-tuan dalam keadaan begitu, tidak. Ini adalah proses penambahbaikan. Kita sebanyak dalam sebanyak kita, tambah nasib lah, anak sekolah lah, duit sewa lah, apa kaji dah keluar lagi lah, sakit lah, masalah hospital lah, gaduh dengan bini lah, masalah anak cucu lah, masalah anak menantu lah, anak hantu lah. Jadi benda-benda dunia ni dia ganggu kita sebab pikiran kita tak betul. Makanan kita tidak betul, urusan dunia kita tidak betul, hubungan kita dengan Allah memang tak betul. Jadi solat tadi bukan menjadikan kita mengingati Allah, wa'aqimis solat dan zikri. Kita sembahyang kita ingat diri kita, kita sembahyang kita ingat dunia kita, kita sembahyang kita ingat nafsu kita, kita sembahyang langsung tidak mengingati Allah. Dan hati bila disibukkan dengan cinta dunia, dia akan memalingkan hati kita daripada menyintai Allah. Ini yang disebut oleh Allah akbar. Kemudian Allah ya'lamu ma tasna'un. Dan ingatlah hai manusia dan jin, Allah akan mengetahui apa yang kamu lakukan. Tengok. Mula-mula kenyataan solat sempurna mencegah perbuatan keji dan munkar. Kenyataan yang kedua, solat ingat Allah. Dan kenyataan yang ketiga, Allah akan mengetahui. Artinya, kalau solat kita lengkap dan sempurna, kita dalam keadaan mengingati Allah, kita ada hubungan tidur dengan Allah, hati melihat kebesaran Allah, Allah juga sentiasa memberi tumpuannya kepada kita. Allah ya'lamu ma tasna'un. Alhamdulillah. Bila kita kempen dengan solat, hanya ada salah sibuk yang tetamu
letih lah, penat lah, sakit lah, suka lah, sibuk ni, atau fikir macam-macam aja. Tapi kalau nak tengok bola 40 ringgit satu tiket pun tak ada masalah. Orang tak ada duit, dia bising-bising tu. Orang ada duit tak ada masalah. Lagi 9 orang tengah pakai saya Malaysia, bising. Bising apa? Tak payah pergi ya. Kalau tak ada duit, tak payah pergi ya. Ini kita belajar tak salah. Tak payah bayar tiket. Tak payah bayar pada masjid. Tak payah bayar pada saya. Tak payah bayar bising. Yang kita belajar ni bukan untuk FAM, bukan untuk bola sepak Negeri Sembilan. Yang kita belajar ni untuk dunia kita dan untuk masa depan akhirat kita. Allahu Akbar. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, dalam pelaksanaan ibadat kita mesti merancang. Bukan kita lakukan ibadat solat, puasa, zakat, haji dengan kebetulan saja, atau dengan ikut-ikutan dengan sangkaan. Alhamdulillah balik, mesti ada perancangan yang berkesan. Maksudnya kita kena tahu intipati solat berkenaan. Tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah, untuk memastikan solat berkualiti, yang pertama sekali kita kena belajar ilmu fiqh. Ilmu fiqh lah memberi pengenalan kepada kita tentang sesuatu ibadat, terutama yang berkaitan dengan solat. Kita tahu syarat sah, rukun, sunnah, batal, masalah kita tentang waktu-waktu solat, waktu yang diharamkan solat, waktu yang dimakruhkan solat, dan waktu yang tidak ada larangan, kemakruhan atau keharaman sama sekali. Termasuk waktu kita nak qada. Qada solat wajib. Kalau ada orang kata solat yang betul tak perlu qada, itu pandangan tak betul. Jumhur ulama mengatakan solat yang kita tinggal wajib diqada. Kalau banyak sangat kita tinggal, qada sikit. Sebab qada ni kalau banyak dia dikira sebagai hutang jangka panjang. Kalau kita tinggal satu waktu, pada petang tadi dulu solat asar, bila kita bangun, terus berwuduk, bersuci dan mengqadakan. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, di samping ilmu fiqh sebagai baju utama, ilmu tajwid juga turut dituntut dalam pelaksanaan solat. Khususnya untuk kita gunakan ilmu tajwid sebagai memperbetulkan bacaan-bacaan yang wajib. Seperti surah Al-Fatihah, wajib kita datangkan dengan 7 ayat, dengan huruf, dengan makhraj, dengan sifat, dengan panjang, dengan pendek, dengan ringkih, dengan tebalnya. Begitu juga lah dengan bacaan tasyahud atau selawat. Mesti. Begitu juga dengan sebutan salam. Begitu juga dengan sebutan Allahu Akbar, takbiratul ihram. Takbiratul ihram Al-Quran mesti kita sebut dengan mulut yang dibunyikan. Paling minimum orang yang solat mendengar sebutan takbiratul ihramnya. Kalau kita tak sebut takbiratul ihram, tak sah solat. Sebab takbiratul ihram yang dikira ialah dengan mulut. Yang kita angkat tangan ni sunnahnya. Yang nak dikira takbiratul ihram rukun tu dengan mulut, mesti kita sebut Allahu Akbar. Baik, nanti saya ulas. Begitu juga dengan hubungan imam dan makmum, antara makmum yang muhafid dan makmum yang masbuk. Makmum muhafid ialah makmum yang sempat menyampaikan takbiratul ihram dan Fatihah bersama dengan imam. Ada rakaat pertama. Makmum yang masbuk ialah makmum yang tertinggal atau terlambat untuk mengikuti imam. Ada takbiratul ihram, Fatihah, ada rakaat yang pertama. Jadi kita nak beza makmum yang muhafid dan makmum yang masbuk. Dan makmum yang muhafid di peringkat mulanya ya, tetapi makmum yang muhafid ini juga boleh menjadi masbuk pada rakaat kedua, rakaat ketiga atau rakaat keempat. Tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah, dalam pelaksanaan solat, satu kita belajar secara teori daripada kita. Kalau kita mengajar di pondok, tuan-tuan guru kita, pak-pak kiai kita, bukan sekadar mengajar baca teks daripada huruf-huruf paling baik, tapi perlu kita tunjuk bagaimana pelaksanaan yang benar, bagaimana yang dijelaskan oleh para ahli ulama. Dan dalam pelaksanaan solat juga tertib diambil kira. Mana satu rukun ke satu rukun itu. Dan tamakninah juga diambil kira. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, tamakninah rukun. Kalau tidak ada tamakninah, khususnya pada rukuk, pada i'tidal, pada sujud dan pada duduk seketika antara dua sujud tadi, maka solat seseorang dikira tidak sah.
Mazhab Hanafi tidak mensyaratkan tamakninah, tidak menjadikan tamakninah itu wajib. Bagi mazhab Hanafi, tamakninah adalah sunat sahaja. Lepas kita tengok kadang-kadang orang Bangla, Pakistan, semayang susah macam jengok sah. Kalau dia orang mazhab Hanafi yang tak tahannya Bangla ataupun Arab mazhab Syafi'i itu main hantam saja. Na'udzubillah. Kita nak biasa saja. Terus baik. Sesi kita tak nampak dalam dan pergi dalam nampak tengah. Lepas tu kita buka sesi soal jawab, insyaAllah. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah. Begitu juga solat berkualiti menekankan aspek khusyuk. Seperti yang saya bayangkan tadi, khusyuk ni dari sudut mulutnya kita baca, kita faham. Zonok sangat. Kita baca, kita faham. Daripada mula takbir ihram, Allahu Akbar. Takbir ihram, takbir ya Allah. Asal dari kawan itu dah sama Allahu Akbar. Atau takbir istiqlal, dah sama aja. Faham tak kita takbir ihram? Takbir ihram maksudnya takbir yang dilafazkan mengharapkan perbuatan yang tak terkait dengan salat. Saya katakan takbir ihram ialah takbir yang dilafazkan bagi mengharamkan perbuatan yang tidak terkait dengan salat. Maksudnya ialah bila kita takbir ihram, haram bagi kita makan, ke minum, ke berjalan, ke berpuasa, ke masak nasi, ke kencing, ke berak pada salat. Sebab perbuatan-perbuatan tadi tak terkait dengan salat. Lepas tu kita panggil takbiratul ihram. Baik, nanti kita bincang. Khusyuk dari sudut perbuatan kita jaga. Anggota-anggota kita, tangan, mata, kepala, badan, kaki, daripada banyak bergerak atau daripada melakukan perbuatan tak baik dengan salat. Begitu juga yang paling susah nak jaga hati. Ini kadang-kadang kita sembahyang kat masjid, hati di rumah, sembahyang kat masjid, hati di pejabat, sembahyang masjid, hati dalam television, sembahyang masjid, hati dekat padang, sembahyang masjid, hati dekat kampung. Badan je nampak kat sini. Nah itu solat tanpa penghayatan. Itu kita panggil solat tanpa ruh. Tuan-tuan, kalau sekadar nak buat ibadat, badan je keluar, binatang boleh keluar. Lepas tu kita tengok dalam masyarakat kita sekarang ni, alhamdulillah ada orang sembahyang dengan nilai kemanusiaan. Ada orang sembahyang seperti titik ayam lembu kubah. Lebih berat lagi ada orang sembahyang seperti kelakuannya babi dan anjing. Na'udzubillah. Jadi biarlah kita solat dengan ilmu, solat dengan nilai kemanusiaan. Kita sendiri yang boleh kawal perkataan kita, yang boleh kawal perbuatan kita, dan boleh kawal hati kita dalam solat. Bila kita ada pengawalan begitu dalam solat, kita juga ada pengawalan di luar solat. Ini yang dikatakan solat dengan naluri keinsanan, kerana kita menguasai disiplin. Ada satu lagi solat dengan naluri kebinatangan. Dalam sembahyang jaga perkataan, perbuatan hati. Luar sembahyang tadi nak jaga. Itu solat naluri kebinatangan. Seperti ini ayat nombor ke bawah. Ada solat lagi yang kita takut, dia gunakan bajunya yang haram, keluarnya yang haram, duitnya yang haram, tali pinggangnya yang haram, kopiahnya haram, jubahnya yang haram. Kita solat terubah solat begini seperti babi dan anjing. Nak berbeza. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah. Kalau kita solat dengan ikut-ikutan, bebaskan. Kalau kita solat dengan sangkaan, bebaskan. Kalau kita solat dengan kejahilan, bebaskan. Bebaskan diri kita daripada musuh-musuh berkenaan. Kerana musuh ini sedikit pun tak memberi manfaat dalam pelaksanaan ibadat solat kita. Apabila kita tak ada rasa kemanisan ibadat, apatah lagi tak rasa kejayaan dan kebahagiaan hidup dalam kerajaan Allah SWT. Syarat sah salat yang pertama, saya gabungkan Islam, balik dan berakal. Islam, orang Hindu, Buddha, Kristian, Yahudi, free thinker, tak sah sembahyang. Kalau mereka nak sembahyang, boleh ucap dulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada di sana tuan-tuan, ada Pak Sami datang ke masjid, minta dengan Pak Imam nak turut solat berjemaah. Akhir sekali Pak Imam bagi. Jadi Sami tadi dua orang Pak Imam disah belakang sekali. Pakai orang itu, pakai orang itu Pak Sami.
Jadi sembahyang dengan lima waktu. Saya ambil gambar tu, ada gambar tapi tak bawa orang ni. Dia sembahyang duduk sekali sah dengan orang Islam. Saya sampai lagi. Lepas tu bila kita tahu, dah tu kita tegur. Dia kata masjid, kenapa bagi Sami Buddha ni sembahyang? Dia kata dia minta dengan saya nak sembahyang bukan. Dia minta pun mana boleh. Kalau dia betul-betul nak sembahyang, dia kena la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dulu baru sembahyang. Ini Pak Sami tadi dia sembahyang, dia nak cerita balik kepada Sami dia tengok orang Islam. Aku pergi sembahyang masjid dia. Kenapa dia orang tak nak datang ke prim dia? Dia guna hujah macam mana? Kita jaga takut dihukum. Boleh ni untuk kamu Tuhan kamu, untuk kamu ibadat kamu, untuk kami Tuhan kami ibadat kami. Jaga kami. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita beri bukan nak tunjuk Islam tu tapi bila kita beri ruang pada mereka jadi susah pada kita. Oleh juga diambil kira sebagai syarat sah solat. Jadi budak-budak ini adalah satu proses pendidikan awal kita katakan. Walaupun budak-budak yang berbalik kita sah sembahyang dia, tapi kita memberi proses pendidikan awal. Bagaimana katakan baginda sallallahu alaihi wasallam suruh anak kita salat ketika umur 7 tahun dan pukul mereka untuk mendidik bagi mendirikan salat ketika mereka umur 9 tahun. Satu lagi dalam komponen syarat sah solat ialah berakal. Yang dimaksudkan berakal berilmu. Kadang-kadang ada akal umur 18 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun tapi tak ada ilmu. Jadi itu yang menyebabkan Allah nak terima ibadat. Lepas tu kita boleh melakukan ibadat 10, 20 tahun, 30 tahun malah tanpa ilmu. Nampak ke lepas? Nampak ke pakai jubah pagi. Tapi ibadat tanpa ilmu adalah ibadat yang kosong. Ibadat tanpa ilmu ibadat yang kosong. Akhir sekali kita ulang-alik masjid ke surau, ulang-alik masjid ke surau. Kita rasa jenuh, bosan dan kita tinggalkan ibadat berkenaan. Patutnya kita salat semakin lama, semakin baik, semakin bersih, semakin meningkat, semakin bertanggungjawab, semakin dekat dengan Allah, semakin nampak akhirat. Nah itu manfaat dia. Ini tidak, makin lama, makin sembahyang, makin bosan, makin boring, kita bergaduh dengan masjid atau surau. Masih lagi kita dibersikap dengan dendam, dengki, panah bara, adong dan sebagainya. Habis. Maka dah ada sedar dan kita sedikit nak memberikan tidak. Syarat sah solat yang kedua suci daripada hadas sama ada kecil maupun hadas besar. Dan hadas juga umumnya melibatkan penggunaan najis. Ada 3 kategori najis: najis mukhaffafah, mutawassithah dan mughalladhah. Najis mukhaffafah dimakan macam kita katakan air hidung, air gigi, atau berdarah yang sedikit, ataupun itu yang sedikit, najis yang sedikit dimaafkan. Mutawassithah ini kita kata kecil berak. Dan yang lebih daripada tubuh dan tubuh mesti dibersihkan, dihilangkan air najis, dibersihkan dengan menggunakan air ataupun kita bertayamum kalau tidak ada air. Begitu juga dengan hadas besar, biasanya dengan mani sama ada sengaja atau tidak, nifas, biladah yang dimestikan kita menggunakan hadas besar. Baik. Dalam syarat sah solat juga ialah tutup aurat. Tutup aurat. Kita tengok muslimat kita dalam solat tutup aurat. Dalam mazhab Syafi'i, dagu wanita adalah aurat. Lepas tu kita tengok muslimat kita yang tutup kain tudung ni sampai tahapan dah. Tapi bila di luar sembahyang buka dagu. Itu mazhab lain tak. Dalam sembahyang tutup sampai dagu. Luar badan tu aurat. Tapi muslimat kita kebanyakan luar sembahyang buka dagu, nampak dagu. Jadi pakai tudung buka dagu itu bukan mazhab Syafi'i. Itu mazhab Hanafi. Anda tahu? Itu mazhab Hanafi. Kadang-kadang muslimat kita dalam sembahyang ikut mazhab Syafi'i. Bila buka tutup sembahyang ikut mazhab Hanafi. Kadang tak tahu ikut mazhab mana pun, main hantam saja dalam. Tapi kita kena tahu, begitu juga buku lagi. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, buku dari wanita tak aurat. Tapi kalau mazhab Hanafi, buku dari wanita tak aurat. Lepas tu kita tengok, kalau kita pergi pura atau pergi timur tengah, muslimat, orang Arab, kalau mereka sembahyang, nampak buku lagi, tak tahu. Nanti dia ikut mazhab lain. Kadang-kadang bukan ikut Hanafi pun, ikut mazhab Syafi'i. Ada juga ini.
Jadi kita nak kena tahu mana pandangan mazhab. Selagi kata mazhab apa ada pandangan, tak boleh kita ambil pandangan, kita bertoleransi. Tapi kita nak kena tahu hak-hak sakatan dia. Ada besarnya tuan-tuan muslimah kita. Dalam solat mereka tutup seluruh badan. Muka dan pergelangan tangan dia nampak. Tapi luar solat telanjang. Itu sembahyang tak betul. Jawab dia sembahyang tak betul. Mudah dia nak tahu sembahyang itu betul diterima oleh Allah. Dia semakin suka dengan perintah Allah. Dia semakin benci dengan larangan-larangan Allah. Inna solat dan al fahsya'i wal munkar. Begitu juga kita orang lelaki. Sembahyang, perempuan tak tinggal. Sembahyang, cela, pakai mencabut hutang, bayar atau mempanah bangga, jemur buta. Itu antara sembahyang tak betul. Lepas tu dalam buku ni kita kempen akhlak yang baik sebahagian sifat daripada orang yang menunaikan salat dengan sempurna. Lepas tu kita tengok pelaksanaan ibadah pada diri kita sendiri. InsyaAllah Allah beri kekuatan. Terusnya tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, kita boleh tengok dalam masyarakat. Kalau muslimah kita ramai yang telanjang tu, maknanya muslimah kita ramai tak sembahyang. Atau kalau mereka sembahyang, pakaian telanjang juga, sembahyang mereka tak betul. Jadi tuan-tuan balik rumah, tengok pakaian anak isteri sendiri. Kerana Allah mengajarkan kita, inna salatan anil fahsya'i wal munkar. Bukan kita je sembahyang, Nabi ni je sembahyang, Nabi je sembahyang. Kalau mereka sembahyang tak betul, betul lah perbuatan mereka. Kalau mereka sembahyang tak betul, dia sembahyang, tutup aurat dalam sembahyang dia, tapi luar sembahyang panjang. Itu jadi tak betul. Jadi kita ni, ibu bapa atau ketua keluarga suami wajib membimbing anak isteri dalam keadaan itu mesti diperbetulkan. Kalau tidak, kita betul-betul hanya bersama dengan mereka. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, cara solat juga ialah mengetahui dimasukkan waktu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat yang dimaksudkan ke atas orang beriman itu mempunyai batasan-batasan waktu tertentu. Gelincirnya matahari masuknya waktu tertentu. Bila banyak-banyak lebih panjang daripada hidupnya, masuknya waktu asar. Bila terbenamnya matahari, masuknya waktu maghrib. Bila hilang fajar senja petang, kemerahan itu masuknya waktu isyak. Waktu isyak panjang dan bila timbul cerah di kaki langit, maka masuknya waktu subuh. Bila timbulnya matahari pagi, habis waktu subuh, masuknya waktu syuruk. Bila matahari naik sekarang, masuk waktu duha. Bila matahari gelincir daripada tengah langit, maka masuk waktu zuhur. Itulah putaran waktu. Tengok matahari, nampak tentang kefarduan salat. Tengok pada bulan, tengok pada putaran bulan, nampak tentang kefarduan salat. Ini fenomena alam. Allah yang menjadi penggerak, pencipta, pembertakbir pada alam, beri isyarat pada kita bahawa setiap gerak dari alam ada perintah Allah pada kita. Jadi tuan-tuan ingat, kita duduk dalam dunia ini dengan percuma. Solat ni tuan-tuan cukai tubuh badan. Orang yang tak sembahyang 5 waktu, dia tak payah cukai pada tubuh badan dia. Suatu hari nanti, darah dia, daging dia, tulang dia, saraf dia akan boykot dia. Itu lama-lama kita penyakit jantung, cimande, darah tinggi, bau-bau air, lemah jantung, jatuh tulang, jatuh pisang, macam-macam ada penyakit. Sebab kita tak tunaikan hak pada tubuh badan kita. Hak leher kita rukuk, hak pinggang kita rukuk, hak kaki kita sujud, hak dahi kita sujud, hak kepala kita sujud. Allahu Akbar. Tuan-tuan hadirin. Dan antara cara solat juga ialah keadaan kita. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Di mana saja kamu keluar dan berada wahai Muhammad, hadaplah wajahmu menghadap ke arah Masjidil Haram. Yang dimaksudkan Masjidil Haram dalam ayat ini ialah zat Kaabah, Kaabah itu sendiri. Artinya kalau pergi Mekah, bayang ke depan masjid tak ada Kaabah, tak sah. Mesti kita menghadap kepada zat Kaabah. Ada orang dalam internet, dia kata orang Islam menghadap ke Kaabah ni sembah berhala. Kaabah itu adalah berhala. Kalau orang Islam beri kenyataan itu, hukumnya kafir dan murtad, keluar daripada Islam. Kita kata Kaabah itu adalah simbolik kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita buat batu, kayu, semen itu. Tak. Simbolik kepada peribadatan yang Allah perintahkan kepada kita. Dan tak ada itu. Allah bukan kita anggap Kaabah itu sendiri sebagai Tuhan. Itu semua adalah perintah daripada Allah.
Baik, kita bahaskan sedikit tentang rukun-rukun solat. Mari kita buka soalan. Di dalam kitab-kitab fiqh banyak disebut niat bagi rukun yang pertama. Tapi dari sudut pelaksanaan dia tuan-tuan, rukun yang pertama tinggi tiga. Rukun yang pertama tinggi tiga. Sebab Nabi sebut dalam hadis yang sahih yang disebutkan di sini, "Idza qumta ila salati fakabbir, thumma qra' ma tayassara ma'aka min al-Qur'an, wa fi riwayatin thumma qra' bi al-Qur'an, thumma qra' ma syi'ta min al-Qur'an, thumma rka' hatta tatma'inna raki'an, thumma i'tadil hatta tatma'inna, thumma isjud hatta tatma'inna sajidan." Maksudnya ialah bila kamu hendak menunaikan solat, maka berdirilah tegak dan ucapkanlah takbiratul ihram. Daripada hadis ini jelas kepada kita sewajarnya seorang yang nak menunaikan solat dia berdiri tegak dulu. Kalau dia tidak berdiri tegak, dia sengit ke kanan, sengit ke kiri, atau ke depan atau ke belakang, maknanya tidak berdiri tegak, ketika takbiratul ihram tidak sah solat. Berdiri hanya wajib dalam solat waktu sahaja. Solat sunat boleh kita duduk. Solat sunat qabliyah, solat sunat ba'diyah, solat sunat tarawih, solat sunat witir, solat sunat hajat, solat tahajud, solat istikharah. Apa saja solat sunat. Kalau kita sihat sekalipun, kita nak tunaikan solat duduk, boleh. Cuma Nabi sebut orang tunaikan solat sunat sambil duduk, dia dapat pahala separuh berbanding solat sunat cara berdiri. Orang tunaikan solat sunat cara berbaring, dia dapat separuh berbanding orang tunaikan solat sunat cara duduk. Itu ikut keutamaan ataupun fadilah-fadilah. Dan dalam hadis yang lain baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janbin." Tunaikanlah solat sambil berdiri. Kalau kamu tidak mampu, tunaikanlah solat sambil duduk. Kalau tidak mampu, tunaikanlah solat sambil berbaring. Yang dimaksudkan tunaikanlah solat sambil duduk, mana duduk original. Duduk letak tubuh kita atas lantai. Sekarang ni orang kita belum mampu lagi duduk atas kursi dah. Duduk atas lantai dulu. Original duduk. Duduk atas lantai. Duduk telunjuk ke, duduk sila ke, duduk istirahat ke, ada 3 kategori duduk dan sebut ke dalam lain. Kemudian yang masalah nak duduk atas kursi itu sebab dia sakit arthritis, atau mungkin dia sakit gaul, atau mungkin dia slitis. Itu kita tengok orang yang sakit arthritis, gaul atau slitis ni, dia boleh berdiri tak? Kalau dia boleh berdiri, dia mampu berdiri, dia wajib berdiri. Dan ingat, berdiri itu adalah rukun solat. Berdiri tegak. Ini tak tahannya. Pergi daya boleh berdiri. Tentu pergi kahwin boleh berdiri. Balik kampung boleh berdiri. Bila nak sembahyang, terus duduk. Tak sah orang ini. Kerana dia meninggalkan berdiri. Dan nak meninggalkan solat, duduk. Tak sah. Orang yang mampu berdiri dalam solat wajib berdiri. Bila dia sakit, bila dia dah rukuk, dia letak kursi kan, dia berdiri dulu. Ya, atas ketimah, Allahu Akbar. Kemudian ya, bila imam rukuk, dia nyebut Allahu Akbar. Duduk kursi, kemudian baru rukuk. Begitu caranya. Lepas tu kalau dia tak mampu nak bangun, dia tidak, tangan ni, kemudian dia sujud, teruskan. Dia tak mampu nak bangun, tak perlu duduk, pegang dua, pegang terusnya. Itu ambil peringatan. Mampu berdiri, wajib berdiri. Kerana berdiri merupakan rukun dalam solat. Atau kalau tak mampu berdiri, itu duduk. Kalau tak mampu duduk, sakit pinggang, sleeplessness, arthritis, gaul, duduk berdasarkan alat kursi yang kita sebutkan tadi. Kalau tak mampu juga baring. Sama ada baring dengan lambung kanan, atau yang keduanya baring dengan lambung kiri, atau yang ketiganya baring dengan ada sendal bantal kalau mengangkat belakang ni. Ataupun kalau kita boleh bergerak, tak bantahkan dada pun tak apa, hanya gerak takat dada kita saja bagi isyarat, beza. Kalau tidak pun, paling minimal sekalipun kita gerak dengan leher, paling minimal lagi pun kita klik dengan mata. Walaupun kita dekat hospital, sakit, kritikal, guna wire untuk makan, minum, cuci, berak dan sebagainya. Lagi nyawa ada, lagi atas berfungsi, wajib solat. Lagi bagaimana nak berwudu? Anak menantu, tolong ambil air sembahyang pada bapak. Tak ada masalah. Kalau tak mampu gunakan air, ambil air anggota yang wajib wudu saja. Kalau tak mampu gunakan air, saya tutup kalau saja. Sekali kita tepuk dengan tangan, lampu wudu kita niat. Kemudian sekali tepuk lampu daripada tangan ni,
Sekali dah pagi ni aku ke sini